Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton video ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nur Izzah binti Idin yang memegang nombor kad matrik D202010942991. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang aktiviti manusia di atas permukaan bumi yang boleh mendatangkan masalah kepada persekitaran alam sekitar. Sebagaimana yang kita tahu, terdapat banyak aktiviti manusia seperti aktiviti perindustrian, aktiviti pertanian, aktiviti pengangkutan dan sebagainya. Di dalam video ini, saya akan menceritakan salah satu aktiviti manusia iaitu aktiviti pembalakan haram. Kita sudah sedia maklum bahawa hutan merupakan satu khazanah dunia yang paling berharga. Kerana untuk mewujudkan kawasan hutan, ianya agak sukar kerana ia mengambil masa yang agak lama untuk tumbuhan-tumbuhan tersebut membesar dengan baik. Hutan juga membekalkan pelbagai jenis kayu kayan di mana kita boleh menghasilkan perabot, permainan dan alat perhiasan. Selain itu, hutan juga membekalkan ubat-ubatan kepada manusia seperti tongkat Ali, kacik Fatimah. Dan yang paling penting, hutan membekalkan oksigen kepada kehidupan bagi meneruskan kelangsungan hidup, terutamanya kepada manusia dan haiwan. Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis hutan seperti hutan pinggir pantai, hutan paya bakau dan hutan hujan tropika, di mana setiap hutan mempunyai keindahan alam semula jadi yang telah menjadi daya penarik kepada pelancong-pelancong asing untuk datang melancong ke Malaysia. Mereka boleh melakukan pelbagai aktiviti menarik di hutan tersebut seperti mendaki gunung, melihat kehidupan liar dan sebagainya. Walaupun hutan telah membantu negara dari segi pelbagai sumber ekonomi, namun akhir-akhir ini hutan telah mengalami ancaman kemusnahan daripada pihak-pihak yang tamak dan hanya mementingkan kekayaan semata-mata. Aktiviti pembalakan haram ini boleh diibaratkan bagai cendawan tumbuh selepas hujan kerana kita sering mendengar berita tentang pembalakan haram ini. Sekiranya pembalakan haram ini tidak dapat dibendung, ia akan memberi 1001 masalah kepada alam sekitar yang ada di kawasan tersebut. Berikut merupakan sedutan video mengenai pembalakan haram. Baik, Gunung Dulang dan Gunung Ais di Hulu Tembeling Pahang merupakan kawasan tadahan air semula jadi yang penting di semenanjung Malaysia. Ia turut menyimpan khazanah spesies kayu balak berkualiti seperti merbau, seraya dan meranti yang bernilai jutaan ringgit sekaligus menjadi tumpuan aktiviti pembalakan. Siri kedua, laporan khas Tan Sulin dan juru kamera meninjau aktiviti pembalakan di Hulu Tembeling. Kami mendapat maklumat daripada Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Pekan Pahang bahawa berlakunya penerokaan ataupun pembalakan haram di Hutan Rizab Gunung Ais di Hulu Tembeling Pahang. Dan difahamkan lokasi ini meliputi kawasan seluas 800 ekar. Dan hari ini kami akan meninjau sejauh mana kesan penerokaan di kawasan tersebut. Jom ikut kami. Perjalanan untuk mengesan aktiviti pembalakan itu bukan mudah. Pelbagai liku dan kesusahan terpaksa kami tempuhi dalam keadaan cuaca yang begitu terik.
Dari Sungai Kembir, kami meredah belantara Hulu Tembeling ke Hutan Rizab Gunung Ais. Sepanjang perjalanan, kami juga melihat banyak kesan peninggalan akibat pembalakan. Selepas 2 jam perjalanan, kami menjumpai longgokan balak yang mencurigakan. Ini kerana tiada tag rasmi Jabatan Perhutanan tertera pada setiap balak. Di samping itu, ia juga tidak memaparkan sebarang papan tanda lesen pembalakan. Menurut Akta Perhutanan Negara 1984, setiap hasil balak yang ditebang di hutan simpan kekal perlu mempunyai tanda rasmi daripada Jabatan Perhutanan Negeri. Tidak mahu kehadiran disedari, kami segera meninggalkan kawasan berkenaan. Lokasi seterusnya, kami ke Matau Balak Kayu Rampas di bawah pengurusan Amanah Saham Pahang Aspa di Kampung Pagi. Apa yang anda lihat di sini adalah kayu-kayu balak yang ditebang secara haram. Ini adalah hasil rampasan pihak berkuasa yang sekaligus membuktikan bahawa berlakunya aktiviti pembalakan secara haram di Hulu Tembeling Pahang. Dan seringkali kawasan tanahan air dan kawasan berbukit menjadi tumpuan bagi aktiviti pembalakan. Berikutan terdapatnya spesies kayu yang berkualiti tinggi seperti merbau, seraya, meranti dan juga cengau. Ini hanya sebahagian kecil yang berjaya disita Jabatan Perhutanan Pahang. Pengerusi Peka Pahang, Kadir Ahmad mendakwa banyak lagi kawasan mungkin diceroboh tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Mungkin ini yang ditangkap ini 1 daripada 10. Jadi 9 lagi lepas. Jadi maklumat yang kita terima daripada Peka dan kita telah pergi bersama melihat kawasan ini, iaitu di kawasan Rizab, Hutan Rizab Gunung Ais. Memang terdapat pembalakan haram yang membabitkan kawasan tinggi yang tak sepatutnya dibalak. Haram atau tidak, apa yang saya lihat adalah jelas. Kemusnahan hutan yang luas akibat kerakusan kerja-kerja pembalakan di kawasan yang sepatutnya hijau serta menadah air hujan. Bagi peka tanahan air ini adalah satu kawasan yang tidak boleh disentuh langsung. Sama ada pembalakan berlesen ataupun pembalakan haram. Jadi sepatutnya pihak berkuasa negeri, terutama Jabatan Hutan, dia kena memastikan kawasan tanahan air ini tidak diceroboh. Antara kesan-kesan yang berlaku kepada alam sekitar sekiranya pembalakan haram dijalankan ialah berlakunya tanah runtuh. Pembalakan haram melibatkan penebangan pokok secara haram, menyebabkan tanah-tanah menjadi longgar kerana tidak mempunyai sokongan daripada akar pokok. Apabila hujan lebat turun, hujan tersebut akan sampai terus ke permukaan bumi dan terus meresap masuk ke dalam tanah sehingga tanah menjadi tebu dan struktur tanah menjadi longgar dan turun dan runtuh. Air yang lebih akan menjadi air larian permukaan yang sampai terus ke sungai. Berbeza dengan keadaan hutan yang masih mempunyai pokok, air hujan yang turun tidak sampai terus ke permukaan bumi. Sebaliknya, ia sampai ke permukaan daun, dahan dan ranting. Laju air juga akan perlahan untuk sampai ke permukaan bumi, menyebabkan tidaknya berlaku tanah runtuh. Tanah runtuh juga boleh menyebabkan, daripada tanah runtuh, ia boleh menyebabkan sungai menjadi cetek. Apabila sungai menjadi cetek, hujan turun boleh menyebabkan berlakunya banjir. Banjir yang berlaku merupakan banjir lumpur. Ianya boleh sampai ke kawasan perumahan penduduk. Apabila ia sampai ke kawasan perumahan penduduk, ianya memberi masalah kepada manusia. Manusia akan mengalami kerugian kerana kerosakan harta benda dan para petani akan mengalami kerugian kerana kerosakan hasil tanaman mereka. Kematian juga boleh berlaku sekiranya banjir yang berlaku merupakan banjir yang teruk. Manusia juga akan kekurangan sumber air kerana sumber air yang digunakan telah tercemar daripada bahan-bahan daripada tanah runtuh tersebut. Di samping itu juga, pembalakan haram juga boleh menyebabkan berlakunya perubahan iklim atau berlakunya pemanasan global. Hal ini dikatakan demikian kerana
hutan berfungsi untuk melembabkan suhu di sesuatu kawasan. Sekiranya hutan tersebut tidak mempunyai pokok, pokok tersebut tidak akan menghasilkan wap air yang berfungsi untuk melembabkan kawasan sekitarnya. Tumbuhan juga memerlukan gas karbon dioksida untuk menjalankan proses fotosintesis. Apabila pokok tiada, proses fotosintesis tidak berlaku dan kepekatan karbon dioksida di udara akan meningkat. Peningkatan karbon dioksida akan menyebabkan berlakunya pemanasan global kerana karbon dioksida berfungsi untuk menerima bahangan dari angkasa dan memerangkap bahangan daripada bumi untuk dilepaskan ke angkasa, menyebabkan kawasan tersebut menjadi panas. Pemanasan global juga boleh menyebabkan berlakunya pencairan ais di kutub utara dan selatan yang boleh menyebabkan berlakunya banjir laut dan kawasan-kawasan yang rendah boleh tenggelam. Akhir sekali, kesan yang akan terjadi kepada hidupan di hutan ialah berlakunya kemusnahan rantaian makanan haiwan. Hal ini dikatakan demikian kerana hutan merupakan sumber makanan dan tempat tinggal kepada hidupan liar seperti gajah, harimau, kancil dan sebagainya. Sebagai contoh, tumbuhan merupakan pengeluar. Sekiranya pengeluar tiada, pengguna-pengguna seterusnya juga tidak akan mendapat makanan kerana sumber makanan semakin berkurang dan haiwan-haiwan tersebut akan mati dan mereka juga mengalami kepupusan. Terdapat pelbagai langkah yang dapat diambil bagi menangani masalah pembalakan secara haram, iaitu melalui langkah perundangan dan langkah bukan perundangan. Antara langkah perundangan yang dapat diambil ialah dengan menguatkuasakan akta dan undang-undang. Pihak berkuasa perlulah mewajibkan setiap pembalak untuk mempunyai lesen kerana sekiranya mereka tidak mempunyai lesen, mereka tidak dapat menjalankan aktiviti pembalakan. Ianya juga dapat memberi amaran kepada para pembalak supaya menjalankan pembalakan secara halal. Selain itu, pihak berkuasa perlulah mendenda atau menghukum pihak-pihak yang melakukan pembalakan secara haram. Sebagai contoh, Akta Perhutanan Negara 1984 pindaan 1993 menyatakan bahawa sesiapa yang mengambil hasil hutan di hutan simpanan atau kekal atau di tanah kerajaan perlu didenda sekurang-kurangnya RM500,000 dan dipenjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 20 tahun sekiranya mereka melakukan perkara-perkara tersebut. Melalui langkah bukan perundangan, pihak kerajaan boleh meruatakan hutan tersebut sebagai hutan simpanan kekal, di mana hutan tersebut akan dilindungi oleh pihak berkuasa seperti Jabatan Perhutanan Negara supaya kawasan tersebut tidak diceroboh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan hutan tersebut dapat dijaga dengan baik dan habitat flora dan fauna dapat membiak dengan baik. Selain itu, kita juga boleh melakukan perhutanan semula sekiranya kita melakukan penebangan hutan. Perhutanan semula ni amat penting kerana ia dapat menggantikan hutan yang telah kita tebang. Melalui langkah bukan perundangan juga,
Ibu bapa perlulah memberi pendidikan alam sekitar dengan menghantar anaknya ke sekolah untuk mempelajari pelajaran alam sekitar seperti geografi, kajian tempatan dan sebagainya, supaya rasa cinta akan alam sekitar dapat disematkan dalam hati mereka, supaya mereka tidak melakukan pencemaran seperti melakukan pembalakan haram. Pihak-pihak NGO dan sekolah perlulah mengadakan kempen cintai hutan, supaya hutan-hutan yang ada di negara kita dapat diselamatkan dan dapat dilindungi daripada berlakunya kemusnahan. Sebagai kesimpulan, kita dapat mengetahui bahawa aktiviti pembalakan haram bukanlah aktiviti yang sangat baik untuk dilakukan, kerana pembalakan haram telah mendatangkan pelbagai masalah kepada persekitarannya. Sebagai contoh, berlakunya tanah runtuh, pencemaran sungai, banjir dan sebagainya. Pembalakan haram dapat ditangani melalui langkah perundangan dan langkah bukan perundangan, seperti menguatkuasakan akta dan undang-undang, melakukan perhutanan semula, memberi pendidikan alam sekitar kepada pelajar, mengadakan kempen dan sebagainya. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan penting agar hutan yang merupakan khazanah yang paling bernilai dapat dilindungi dan dipelihara daripada dimusnahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mementingkan kekayaan semata-mata. Kita juga perlulah mencintai alam sekitar kita supaya kita dapat hidup dengan keadaan yang sejahtera dan harmoni. Sekian, terima kasih.